Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Tariq ila Najah SPM 2021. Tamam. اليوم سنتعلم عن مادة مهمة في SPM يعني تراث القرآن والسنة. InsyaAllah pada hari ini kita nak belajar salah satu subjek yang sangat penting dalam SPM iaitu turas Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi sebelum tu seperti biasa, apa pun yang ingin kita lakukan, jangan lupa tolong patuh SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Kalau boleh pakai yang elok sikitlah. Ini tidak tutup mulut nampak hidung, tutup hidung nampak mulut. Yang kedua, tolong jaga penjarakan fizikal. Dan yang ketiga, jangan lupa pakai hand sanitizer. Baiklah, kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan guru kita pada hari ini. Jom kita lihat profil beliau. Okey, itu dia guru kita. Tengok bukan kaleng-kaleng ya. 14 tahun pengalaman mengajar. Jadi insya-Allah pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Kamal. Ya. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ustaz dari mana Ustaz? Daripada Terengganu. Daripada Terengganu Ustaz. Subhanallah. Pagi tadi ke bergerak atau bagaimana? Dah malam sini ya. Ya, 2 malam Ustaz kan? Ya. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh bagi pandangan tentang subjek ini Ustaz. Ada orang kata susah, ada orang kata alah kacang aja. Sebenarnya subjek ni mudah je. Tapi oleh kerana dia satu subjek yang agak orang kata kita kena belajar daripada kulit ke kulit. Bila kita belajar tu insya-Allah dia akan jadi mudahlah. Okey, mana kata kalau orang ni betul-betul fokus apa yang cikgu ajar insya-Allah boleh skor Ustaz Ya, Okey, baik Ustaz. Saya difahamkan kita tidak berdua, kita bersama dengan adik-adik pelajar sekolah menengah imtiaz. Betul Ustaz? Oh, betul. Jadi jom kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum. Siapa di sana? Itu dia. Handsome, cantik belaka. Kenapa perempuan 2 orang ni? Okey, jom kita berkenalan dengan mereka. Siapakah yang belah kanan atas? Sila kenalkan diri. Kita bersama dengan Akil ya. Okey, Afiq. Salam sejahtera. Nama saya Wan Muhammad Afiq Aziz, Dewan Muhammad Azrul Hisham. Okey, baik. Yang kedua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Sofan bin Muhammad Anwar. Okey. Okey, dan yang sebelah Sofwan? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amiruddin Akil bin Cik Ayub. Okey, dan seterusnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Wan Ahmad Uman bin Wasaidi. Okey, dan seterusnya sebelah Nu'man? Hai, nama saya Nurul Nadira binti Abdul Rahman. Okey. Dan seterusnya yang terakhir, siapakah dia? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Wan Nurin Arisa binti Wan Yusuf. Okey, terima kasih kepada adik-adik pelajar daripada sekolah menengah imtiaz. Sebelum tu Ustaz, saya terlupa pula. Sebelum kita nak mulakan pembelajaran kita pada hari ini, eloklah kita lakukan SOP Ustaz. Boleh Jadi yang pertama Ustaz boleh ke sini. Kita pakai hand sanitizer. Okey, saya dulu. Kemudian Ustaz. Okey. Ustaz sini sikit Ustaz. Okey, baik. Jadi bila kita dah pakai hand sanitizer, barulah kita boleh buka kita punya mask Ustaz. Supaya senang nak mengajar ke tidak. Tak tarik nafas lah Ustaz ya. Baik. Jadi insya-Allah Ustaz. Dan paling penting jangan kita buang merata-rata kita punya pelitup muka. Macam kami sediakan satu pelatih khas untuk kita simpan kita punya pelitup muka. Okey Ustaz. Kita letak di sini elok-elok. Kemudian kalau ada poket, masukkan dalam poket kita. Okey Ustaz, alhamdulillah. Jadi Ustaz, kita pun dah berkenalan dengan pelajar-pelajar kita. Jadi mungkin Ustaz boleh kenalkan subjek ini Ustaz. Silakan. Didik TV KPM. Program ini dapat membantu saya untuk meningkatkan lagi kemahiran saya dalam bertutur bahasa Arab. Tambahan pula dapat membantu saya untuk mengenal dengan lebih dalam ilmu agama.
Saya mengambil bahagian dalam program Al-Syahda Al-Ulia Wal Albab kerana saya berminat untuk belajar kitab Turas. Meskipun orang kata kitab Turas ni susah, tetapi dengan adanya bimbingan guru yang profesional, kita semua mampu untuk belajar dengan mudah. Saya berminat untuk mengambil aliran ini kerana saya ingin memperkasakan kemahiran bahasa Arab saya. Kerana seperti yang kita sedia maklum, semua kitab-kitab Turas ini ditulis di dalam bahasa Arab. Didik TV KPM. Okey, hari ini kita nak belajar tentang Turas Al-Quran was Sunnah. Betul Ustaz? Ya, betul. Jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit tentang pengenalan subjek ini. Silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pengacara kita, Da'i Luqman Hakim. Ya, saya. Sedap panggil Luqman tak apa Ustaz? Panggil Luqman je. Saya panggil Da'i Hakim lah. Boleh Ustaz, boleh. Da'i Hakim, glamour sikit. Dan yang dihormati pelajar-pelajar Ustaz. Ya. Okey, semua ada. Handsome belaka Ustaz. Handsome semua sekali. Amiruddin senyum dia. Ada. Amiruddin ada. Sofwan ada. Ada, Ustaz. Afiq ada. Nokman ada. Daripada Sabah pun ada. Nadirah. Nurun Nadirah. Oh, daripada Sabah Ustaz. Ya, daripada Sabah. Dan juga Arisha. Mana Arisha Masam dan apa? Senyum sikit. Okey, alhamdulillah. Baik, sedikit pengenalan tentang Turas Al-Quran was Sunnah ni. Okey. Dia terbahagi kepada 5 subjek. Turas Al-Quran was Sunnah ni dia mengajar ada 5 kitab. Okey. Antaranya ialah qiraat yang kita belajar hari ni. Okey. Kemudian hadis, kitab Arba'in. Kemudian tafsir, kitab Jalalain. Kemudian mustalah hadis. Kemudian kitab tajwid. Okey. Tuhfatul Atfal. Dalam 5 ni kita nak fokus kepada Fokus hari ni pada qiraat. qiraat sahaja. ya. Okey, baik Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh mulakan kelas sebab saya yakin adik-adik kita pun tak sabar dah nak mendengar subjek pada hari ini. Silakan Ustaz. Ya, baik. Okey. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang qiraat dan bab isti'azah. Dah. Dalam bab isti'azah ni kita akan bicarakan tentang 4 perkara. 1, 2, 3 dan 4. Okey. Okey. Yang pertama kita akan belajar tentang ma'anil isti'azah. Apa itu isti'azah? Okey. Kemudian yang kedua, diwa al-waridah al-isti'azah, tentang apa yang warid tentang isti'azah ni. Yang ketiga, ikhfa'ul isti'azah wa jahru fiha, iaitu tentang bacaan isti'azah secara perlahan ataupun secara kuat. Okey, yang keempat, yang terakhir sekali ialah kita akan belajar aujah isti'azah ma'al basmalah awal surah. Okey. Pendapat-pendapat tentang bila berhimpunnya 3 perkara, iaitu isti'azah, basmalah dan awal surah. Macam ni kita nak buat. Begitu. Okey, baik Ustaz. Okey. Seterusnya? Okey. Ini ialah matan. Bila kita belajar qiraat, kita akan belajar matan. Okey. Boleh saya nak dengar suara pelajar saya? Boleh Ustaz, silakan. Okey. Ustaz pilih je siapa yang Ustaz nak. Siapa ya? Nokman boleh? Okey, tafadhal ya Nokman. Okey. Handsome Nokman gini. Sila. إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ مستجلا على ما أتى في النحل يسرا مهجلا جهارا من الشيطان بالله لربك تنزيها فلست مهجلا. Nokman, cuba betulkan sikit bacaan tu. Cara baca matan. Baik. Sekali lagi Nokman. إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا. Ya, tepat. على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. Ya, baru betul. Okey Ustaz. Okey. Tahniah Nokman. Okey. Okey, ini ialah matanya dan bagi pelajar saya, saya selalu buat satu rumusan supaya pelajar saya mudah ingat. Okey. Okey. Bila kita baca matan, kita perlu ingat yang merah tu. Yang merah ni ialah poin-poin dia. Okey. Okey, sekejap lagi kita pergi. Baik. Apakah makna isti'azah? Isti'azah ni ialah lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Okey. Nak beritahu pada kita bahawasanya ulama kita berfikir tentang perkara yang mungkin menjadi permasalahan dalam umat. Sehingga kan bab isti'azah pun difikir juga. Sekecil-kecil bab pun Sekecil difikir. bab. Difikir. Itu. Sebab tu bila kita dekat dengan ulama, insya-Allah hidup kita akan senang. Betul. Ya, macam Da'i Hakim. Doakan Ustaz, doakan saya. Ya, insya-Allah. Okey. Baik. Ini ialah syarah matan yang berhuruf merah tadi. Okey. Bila kita baca matan tadi, kita akan baca syarah dia. Bila kita baca syarah, secara automatik kita akan ingat. Okey. Okey. Asy-syarhu idza aradta qira'atul Quran fi ayyi waqtin min al-awqati. Faqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jahran li jami' al-qurra'i fil bidayati kulli tilawah. Okey. Apa makna dia? Okey, makna dia idza aradta qira'atul Quran. Aradta tu maknanya bada'a. Maknanya bila kita memulakan membaca Al-Quran. Okey. Fi ayyi waqtin min al-awqat. Ini ayat yang sedap ni. Kalau bahasa Arab sedap ni. Fi ayyi waqtin min al-awqat. Bila kita baca Quran di mana-mana saja. Bila-bila masa saja, faqul. Katakanlah, sebutkanlah, bacalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey. Jahran li jami' al-qurra. Maknanya semua pendapat imam qiraat dia kata baca dengan jahar, baca dengan jelas. Okey. Fi bidayat kulli tilawah. Setiap kali kita mulakan bacaan. Begitu. Yang merah tu Ustaz dia punya kunci Ustaz Ya. Okey, baik. Yang merah tu ialah kunci dia. Yang merah itu saga. Betul Ustaz. Okey. Yang merah ni adalah kunci dia. Bila kita baca matan, bila kita ingat yang merah ni, maka kita akan ingat kata kunci kepada syarah matan ni. Dan matan ni wajib diingat oleh pelajar kita? Tak. Tak wajib? Tak wajib. Okey. Cuma wajib ingat syarah saja. Okey. Bila keluar matan, kita perlu ingat syarah dia. Apabila kita menjawab soalan, ada 4 perkataan ni. Aratu qiraatul Quran, a'udzubillah dengan jahran, maknanya boleh 4 markah penuh. Bila kita menjawab soalan, kita mesti ada ni. Kita tak boleh menjawab bila kita okey syarah al-matan. Kita pun jawab idza aradta qira'atul Quran fi ayyi waqtin minal awqat. Itu saja. Okey. Markah kita akan jadi kurang. Akan 2 markah saja. 2 markah kita akan hilang. Untuk markah penuh kita perlu ada semua kata kunci ni. Okey, mana kata matan ni Ustaz, dia untuk mempermudahkan kita menjawab soalan tersebut. Menjawab soalan, memudahkan kita untuk mengingat. Okey Ustaz, kita pun kita nak istirah lahzah Ustaz. Alhamdulillah. Istamiru ma'ana wa la tadhhab ila al-akhir. Insya-Allah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Tariq ila Najah SPM 2021. Antum ma'i Luqman Hakim wal Ustaz Kamal Arifin Jusoh min Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut dan juga bersama dengan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut. Okeylah, kita sudah mendengar tadi pendahuluan ataupun pengenalan tentang subjek pada hari ini. Kita nak teruskan pula dengan dalil Ustaz. Boleh? Dalil. Boleh. Silakan. Okey. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan lagi dalil. Tadi kalau kita ingat matan tadi dia ada warna merah, bawah sikit. An-Nahli. An-Nahli maksudnya قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Dalil mengatakan tentang kita kena baca auzubillah ialah daripada surah An-Nahli ayat 98. Maknanya kalau kita jawab periksa, ayat saja qiraatul fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim tidak memenuhi skema jawapan. Oh, tak cukup. Tak cukup. Kita kena ada ayat dan kena ada surah An-Nahl. Oh, ini mesti hebat adik-adik kita ni. Bukan saja ingat Quran tapi ingat ayat Quran tersebut. Ingat ayat. Semua dah habis ni. Okey Ustaz, seterusnya. Okey, baik. Kemudian as-sighu waridah fil isti'azah salasatun. Maknanya dalam bab isti'azah ada 3 ayat yang diwaridkan oleh ulama, iaitu yang pertama a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey. Yang kedua a'udzubillah as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Dan yang ketiga a'udzubillahi minasyaiton. Okey, 3 ayat ni maknanya boleh dibaca di mana-mana saja, tak ada masalah. Cuma dibahaskan oleh ulama itu yang kedua.
A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ayat ni Nabi baca ketika Nabi qiyamul lail. Okey. Biasa Nabi bangun qiyamul lail baca Quran, Nabi akan mulakan dengan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Dan ayat ni juga kita baca dalam maksurat. Betul. Pelajar asrama selalu baca dalam maksurat. Dan ayat ni juga kita buat untuk ru'yah. Betul. Meru'yah pesakit kan. Pesakit Nasria tu, kita baca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim sama ayat lain. Okey. Mengambil dalil daripada Nabi baca Quran tengah malam, dia diganggu oleh iblis. Okey. Bila gangguan tu, dihindarkan gangguan tu dengan baca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada yang Maha mendengar dan yang Maha mengetahui. Bila waktu malam, waktu kita sunyi, waktu kita susah hati, hanya Allah saja yang dengar kita. Macam kita Ustaz, kita tak diganggu. Kita tidak diganggu. Sebab kita tak bangun. Tak bangun malam. Kan? Okey, jadi ini antara isti'azah yang boleh kita baca Ustaz. Ya, okey. isti'azah yang dibolehkan baca. Okey Ustaz, seterusnya. Okey, baik. Okey, kemudian kita masuk matan yang seterusnya. Ikhfal, isti'azah wa ijhar. Sama ada kita baca secara sembunyi, secara senyap atau baca kuat. Okey. Baik, saya nak dengar suara okey Ustaz. Siapa ya? Tadi baca kita dah cuba Nu'man. Okey, siapa-siapa je? Kita jemput Sofwan lah boleh. Tafadhal ya Sofwan. Sofwan ke Afiq nak baca boleh? Okey, Sofwan. Boleh. Sila. Dia tengah adjust kamera tu. Okey. Ini pun matan Ustaz eh? Ya, ini pun matan. Baik. Okey, Sofwan. Qala Nazim. Okey, silakan. Qala an-nazim wa ikhfa'uhu fa salla abahu wa atuna wa ikhfa'uhu faslun abahu wa atuna. Okey. Wa kam min fata kal mahdawi fihi a'mila. Okey, tamam. Okey, tamam. Betul. Okey, cuma salah tadi dekat faslun. Baik, tak ada masalah. Okey. Matan ini dia ada dua tempat tulisan merah, iaitu fa dengan alif. Okey. Okey. Dalam bab qiraat kita akan belajar bab rumus. Rumus sangat penting untuk belajar qiraat. Rumus ni kita kena ingat fa ni siapa, alif ni siapa. Fa ni untuk Hamzah dan alif ni untuk Nafi'. Okey, baik. Kata kunci dia. Ya. Itu rumus dia. Okey. Baik. Seterusnya Ustaz. Inilah huraiannya. Okey. Hamzah membaca dengan yujahir bil isti'azah fi awal Fatihah. Wa yukhfiha fi sa'iril Quran. Hamzah membaca dengan kuat pada awal surah Fatihah. Okey. Kemudian membaca dengan perlahan pada surah-surah lain yang terdapat dalam Quran. Okey. Begitu. Dan di sisi Nafi' membaca dengan perlahan pada semua tempat dalam Quran. Termasuk pada permulaan Fatihah. Ya. Okey, faham. Termasuk Fatihah. Jadi untuk kita faham sini, imam qiraat ada 7. Okey. Kenapa dia sebut 2 je? Bagaimana yang lain? Ya, bagaimana yang lain? Yang lain, bila kita belajar qiraat, bila mula-mula Imam Syatibi keluarkan Imam Hamzah, yang kedua dia keluarkan Nafi', maknanya yang kedua berserta dengan yang lain. Okey. Yang lain ikut ia. Maknanya kita kata Hamzah satu pendapat, Nafi' wal Bakun. Okey. Nafi' wal Bakun yukhfi ta'awuz fi jami' al-Quran. Okey, faham. Jadi kadang-kadang pelajar pun dia kena fokus Ustaz Dia kena tahu. Takut tertukar Hamzah tu dengan Nafi'. Ya. Okey, baik. Okey. Okey Ustaz. Seterusnya? Seterusnya yustahabul ikhfa'u al-isti'azah. Perkara yang sunat, bila kita buat perkara sunat, kita akan dapat pahala untuk membaca isti'azah secara senyap. Yang ini dibahaskan. Okey. Pertama, sirran. Munfaridan atau jama'an. Maknanya kita baca secara senyap, secara baca secara sendiri, sama ada kita baca seorang-seorang atau baca ramai-ramai. Boleh sunat juga. Okey. Kemudian fi salati.
Maknanya dalam sembahyang pun kita disunatkan baca isti'azah secara senyap. Contohnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Senyap ya. Okey. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bawa baca kuat. Bawa baca kuat. Okey. Auzubillah tu baca perlahan je. Sedap suara Ustaz. Soal belajar sikit je. Allah khali, Allah khali. Okey Ustaz. Khalian apa pula Ustaz? Okey, khalian ni kita baca berseorangan. Okey. Sawaun sirron au jahron. Sama ada kita baca secara perlahan atau membaca secara kuat. Maknanya ketika berseorangan, sunat kita baca perlahan. Oh, sunat baca perlahan. Okey. Ya, kadang-kadang bila kita menghafal Quran ni kan, mengantuk, baca kuat sikit. Betul. Tapi nak halau setan. Nak halau setan. Boleh kita baca secara perlahan. Okey. Yang keempat, yaqra'u wastul jamaah. Maknanya ketika ramai-ramai disunatkan kita baca auzubillah. Contohnya kita khatam Quran. Okey. Kita khatam Quran bila kita orang yang kedua menyambung bacaan orang yang pertama, sunat baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu mula baca. Okey, faham. Begitu. Okey, baik. Seterusnya Ustaz. Okey, baik. Ini ialah pendapat yang kita nak baca isti'azah, basmalah, awis surah. Macam mana cara baca dia? Ada 4 cara baca dia. Okey Ustaz. Okey. Yang pertama, fasl isti'azah 'anil basmalah 'anil awal surah. Okey. Okey, pertama kita baca auzubillah, kita berhenti. Basmalah kita berhenti. Awis surah, lepas tu awis surah lah. Saya nak dengar suara boleh Ustaz. Kita pun nak dengar juga sekali macam suara mana. pada adik pelajar kita ni. Suara Amir boleh? Suara Amir dia suara jantan. Ya. Okey, Amir belanja sikit Amir. Bagi contoh sikit. Okey. Lain kurang clear Ustaz. Mungkin lain kita boleh cuba pelajar lain. Ya, kejap. Dia ni banyak berhenti ni. banyak wakaf ni. Okey. Jadi Ustaz, mungkin kita boleh cuba ni lah. Siapa selain tu? Okey. Afiq Ustaz boleh Ustaz? Afiq boleh? Afiq mungkin boleh cuba. Boleh Ustaz. Okey. Cuba contoh sekali macam mana kita baca isti'azah, kemudian berhenti, basmalah berhenti, kemudian al-surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Yang kedua ialah fasl isti'azah 'anil basmalah. Okey, wasl basmalah bi awal surah aw wasl surah. Maknanya kita baca isti'azah, kemudian berhenti. Okey. Kemudian kita baca basmalah. Kemudian nak sambung balik, kita mulakan dengan basmalah, sambung dengan awal surah. Oh, sambung. Ya. Ini kalau ni kena pilih yang panjang nafas lah Ustaz Ini kena panjang sikit, kena steady sikit. Okey Ustaz. Siapa boleh baca yang ni? Okey, siapa yang nak tunjukkan contoh untuk bacaan yang kedua? Amiruddin boleh sekali lagi? Hello, test. Okey, bau clear. Okey, bau sedap suara dengar. Okey, tafadhal ya Amirul. Sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Ya, cantik. Betul Ustaz? Betul dah tu. Maknanya ada yang Afiq baca dengan apa ni? Amiruddin baca betul lah tadi. Dulu suara sedap. Betul Ustaz. Okey Ustaz, ini lagi adakah lagi? Okey, yang ketiga. Okey. Waslul isti'azah ma'al basmalah wal waqfu 'alaiha wal bada'u bi awwali surah aw wasli surah. Kita menyambung bacaan isti'azah dengan basmalah kemudian berhenti. Okey. Beza dengan tadi ialah kita mulakan dengan awal surah. Okey. Siapa boleh tolong baca seorang? Okey. Siapa nak cuba? Mungkin Nadira boleh cuba? Okey, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
Sahih, Ustaz? Sahih. Mantap. Sedap suara orang Sabah. Orang Sabah memang suara sedap, Ustaz. Okey, Ustaz. Okey, yang keempat dan yang terakhir ialah waslul isti'azah ma'a basmalah ma'a awal surah, awasti surah. Maksudnya kita baca sambung Belaka. isti'azah, basmalah, awal surah. Satu nafas. Okey, ini kita kena pilih yang paling panjang Ustaz nafasnya. Dan sudah pastilah yang belum baca. Okey, iaitu siapa? Siapa yang belum baca? Nurin, silakan Nurin. Saya. Okey, tafadhal ya Nurin. Tarik nafas panjang sikit Nurin. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Mantap. Aywa. Gedak. Lepas Ustaz Lepas. Okey Ustaz. Jadi kita dah dengar 4 jenis bacaan isti'azah. Banyak lagi yang kita nak belajar daripada Ustaz. Walakin istirahah lafzah Ustaz. Aywa. Istamiru ma'ana wala tadhhab ilal akhar. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Tariq ila Najah SPM 2021. Antum ma'i Luqman Hakim wal Ustaz Kamal Arifin Juno ma'at tullab wa talibat min pelajar sekolah menengah imtiaz Yayasan Terengganu Besut. Baiklah, jadi kita dah belajar tentang isti'azah, macam mana kita nak sambungkan isti'azah dengan bismillah, dengan awal Fatihah, dan sekarang Ustaz kita nak sentuh bab apa pula? Baik. Sekarang ni maknanya bab isti'azah dah habis. Okey. Cuma pengarang kitab dia sambung sikit. Okey. Macam kita PS lah. Okey. Ada pesanan daripada pengarang kitab. Dia kata ada ketikanya mulahazah hamah ni maknanya benda penting juga. Okey. Idza tilawatu wastu surah fala budda basmalah wala yasta'in. Okey. Maknanya ada beberapa tempat yang mana selepas kita baca Quran, kemudian nak sambung balik, tidak perlu baca basmalah dan tidak perlu baca a'udzubillah. Okey, 4 tempat ni. Okey? Yang pertama, apabila bertemu dengan wa indahu mafatihul ghaibi. Surah apa ni anak-anak? Okey, yang pertama tu surah apa? Surah apa? Wa indahu mafatihul ghaibi. Surah apa Nu'man? Ceteka. Tak apalah. Ataupun ada yang tolong Safwan ke? Okey, tak apa Ustaz. Kita teruskan. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Okey. Kemudian Muhammadur Rasulullah. Okey. Dan asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Okey. Ini surah Al-Baqarah. La'anahullah, surah An-Nisa. Bila bertemu 4 tempat ni, tidak perlu membaca basmalah dan tidak perlu membaca a'udzubillah. Okey. Sambung je terus. Baik, 4 tempat dalam Quran lah. Ya. Okey, baik. Okey. Seterusnya kita akan masuk bab menjawab soalan. Okey. Okey. Dalam turas Al-Quran dan As-Sunnah ada 2 bahagian. Iaitu bahagian menjawab soalan dan bahagian ujian lisan. Kita sekarang ni ujian lisan dah lepas. Kita akan buat menjawab soalan. Okey, dalam menjawab soalan ada dua kisim, 2 bahagian, iaitu bahagian alif dan bahagian ba. Bahagian alif ni dia ada 20 soalan. Okey. Dan setiap soalan dia akan ada 1 markah. Dan dalam qiraat dia ada 5 soalan. Maknanya ada 5 markah lah. Maknanya 5 kali 4 20. Okey, baik. Okey. Soalannya biasa begini. Dia ada soalan pilih jawapan, isi tempat kosong. Tapi semua soalan kisim alif, anak-anak perlu tahu, ialah 1 saja jawapannya. Okey. Tak ada lebih. Bagi contoh, yujahir hamzatun fi surah wa yukhfiha fi sa'il Quran. Okey. Tolong jawab seorang. Okey, soalan pertama. Siapa soalan yang nak pertama. jawab? Ya, Ustaz. Okey, silakan. Bagus, Nadia. Jawapan dia surah Al-Fatihah. Okey, suratul Fatihah. Okey, yang kedua, yukhfi
40 wal bakun fi jami' al-Quran. Apa jawapan dia? Okey. Siapa nak jawab? Nadilah. Okey. Ni jawab semua lah. Jawapan dia Nafi. Ya? Jawapan dia Nafi. Nafi'. Yukfi an-nafi'. Okey, betul. Okey. Yang ketiga, waslu isti'azah ma'al basmalah. Tempat kosong. Alaiha. Tempat kosong. Bi awali surati aw wasli surah. Okey, jawapan dia? Wal waqfu alaiha wal bada'u. Ya, betul. Pandai Najlah ni. Okey, soalan yang keempat. Tempat kosong, isti'azah ma'a basmalah ma'a awali surah aw wasli surah. Apa di situ? Jawapan dia wasalul isti'azah. Waslu Okey, waslu isti'azah. Jadi, okey, ingatan untuk anak-anak juga kena ingat di sini kita juga boleh mengisi tempat kosong dengan faslu. Kan? Ya. Beza dia ialah pada ma'a. Kalau faslu isti'azah an basmalah an awal surah. Okey. Tapi bila sambung semua sekali dia akan ada ma'a. Bila ma'a kita tahu dah waslu isti'azah. Okey. Itu kata kunci. Okey Ustaz. Ustaz ada lagi soalan Ustaz? Yang boleh kita ajukan kepada adik pelajar kita? Okey. Tadi saya dah terangkan bila kisim alif satu saja jawapan dia. Al-Fatihah, Nafi', wal waqfi, wal bada'u waslu. Jadi boleh 5 markah di situ. Okey, jawapan pendek Ustaz semua pendek-pendek. Okey, baik. Yang bimbangnya ialah kisim ba. Kisim ba ni dia subjektif. Dia panjang sikit. Okey. Jangan sekali-kali menjawab satu saja. Sekurang-kurangnya 2. Lagi banyak lagi bagus. Lagi banyak lagi bagus untuk kisim ni. Ya, untuk kisim ba ni. Okey. Contoh. Okey, datang soalan isyrah al-matn al-ati ma'ad dalil minal Quran. Okey, dia kata syarahkan matan ini bersama dengan dalil Al-Quran. Bila menjawab kisim ba, yang perlu diperhatikan ialah markah. Okey. Dalam kisim ba, dia akan ada markah. Kita perlu tengok markah berapa. Markah tu menentukan jawapan tu dia nak berapa. Okey. Kalau markah 4, dia nak 4 jawapan. 4 jawapan. Kalau markah 2 jawapan. Okey. Tapi jawapan tu mesti panjang. Okey, contoh Ustaz kalau jawapan untuk soalan ni? Okey. Contoh ini dia. Panjang tak Ustaz boleh kira juga panjang. Okey. Bila soalan isyrah al-matan ma'ad dalil, dia mesti 4 ke atas. 6 markah. Maknanya 4 markah syarah, 2 markah untuk dalil. Okey. Bila kita menjawab soalan ini, kita ingat kata kunci tadi, maka barulah kita boleh 4 markah. Ada arat, ada arata, ada kalimah a'udzubillah. Ada kalimah qiraatul Quran fi ayyi waqtin minal awqat, dan ada perkataan jahr. Baru boleh 4 markah penuh. Okey Ustaz. Begitu. Okey. Dan ada dalilnya. Ada dalil macam saya terangkan tadi. Bila kita menjawab tentang dalil, jangan keluarkan dalil sahaja. Pastikan berserta dengan surahnya. Okey. Bila kita menjawab fi qaulihi ta'ala fa iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, dapat 1 markah. Okey. 1 markah saja. Perlu baris ke Ustaz? Tak perlu baris. Tak perlu baris. Tidak perlu baris. Okey. Kemudian bila bagi surah, kita berikan surah, barulah dapat 2 markah penuh. Okey. Itu kunci dia Ustaz Ya, itu kunci dia. Baik. Soalan seterusnya. Uzkur ma sighu waridah fil isti'azah. Bila keluar soalan uzkur, dia minta bilangan. Zikir kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Astagfirullahalazim, astagfirullah 33. Betul? Kan? Alhamdulillah, alhamdulillah 33. Dia nak bilangan. Bila sebut zikir, kena sebut bilangan dia. Bila kita tengok markah, ini yang penting. 6 darajat. Maknanya 6 markah, dia nak bila jawapan tu ada 3, dia akan bagi 1-2 markah. Betul. Kalau kita jawab 1 je, macam uzkur masih kita jawab 1 je. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita akan dapat 1 markah. 1 markah saja. 2 markah saja. Okey, baik. Bila kita
bagi 2 contoh, kita akan dapat 4 markah sahaja. Nak markah penuh, kita kena bagi 3 contoh. Begitu. Ini macam senang lagi Ustaz bahagian ni. Ya. Oh, ini macam senang lagi bahagian ni. Bahagian ni memang senang. Cuma bahagian ni yang pelajar selalu tukar. Selalu abaikan. Okey, cuai Ustaz. Cuai. Dia bila sebut uzkur, dia akan sebut 1 je. Dia tak tengok berapa markah yang nak. Kalau markah ni dia nak 3 saja, 1 cukup dah. Faham? Ataupun markah tu uzkur dia nak 2 saja. Bagi 1 je. Mana kata sebelum nak jawab tu tengok markah dulu. Tengok markah dulu. Okey, baik. Berapa yang dia nak. Okey, baik Ustaz, kita nak sambung juga tentang yang Ustaz tunjukkan selepas ini, tetapi kita nak berehat seketika. Istamiru ma'ana wala tazhab ilal akhar, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Tariq ila Najah SPM 20 Wahid 20. Masih lagi bersama dengan saya Luqman Hakim dan Ustaz Kamal, juga pelajar daripada Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut. Hari ini kita bicarakan tentang madah turas Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, tanpa membuang masa, terus kita hulurkan kepada guru kita untuk perbincangan seterusnya. Silakan Ustaz. Ya, baik. Alhamdulillah. Mari kita teruskan lagi, iaitu soalan yang terakhir dan soalan yang biasanya pelajar kita selalu cuai. Bila uzkur, macam saya beritahu tadi, uzkur dia nak bilangan, kita tengok markah, kita akan bagi di sini uzkur yustahabu an ifa isti'azah, dia nak 8 markah. Okey. Jadi kita kena bagi 4 markah, 4 jawapan. Jadi cuma kena ingat setiap jawapan tu mestilah lebih daripada 2 patah perkataan. Okey. Biar lebih. Contohnya yang pertama tadi. Iza kana qara'a sirran. Benda yang disunatkan baca secara perlahan ialah apabila kita membaca sendiri. Yang kedua, iza kana fi salati. Iza kana khaliyan sawa'un kana sirran aw jahran. Yang keempat, iza kana yaqra'u wasl jamaah. Maknanya pastikan kita menjawab tu dalam bentuk ayat. Okey. Jangan bentuk nota. Okey, jangan bentuk point Ustaz. Okey. Sebab bila kita jawab panjang macam ni, barulah layak diberikan markah 2 markah. Okey. Yang ni pun 2 markah, ni pun 2 markah, ni pun 2 markah, maka 8 markah. Okey. Maknanya kita menjawab bila kita jawab semua soalan tadi, kita akan dapat 20 markah. Faham? 20 markah penuh. Okey. Dan dalam peperiksaan alhamdulillah setakat ni subjek qiraat memang membantu pelajar. Subhanallah. Kebanyakan boleh 20-20 lah kebanyakannya. Cuma ada juga kadang-kadang pelajar jawab macam ni. Ada juga. Kalau macam ni kira berapa markah Ustaz? Yang jawab pendek-pendek kan. Tu jawapan dia. Oh, tak ada markah. Tak ada markah. Tak ada markah tu Ustaz saya. Walaupun betul. Ya, walaupun betul. Sirran betul. Okey. As-salatu betul. Ruginya Ustaz. Ya, betul. Memang rugi. Sangat rugi. Okey. Khaliyan betul. Wastu betul. Tetapi bila jawab begini, kita kena faham ini adalah soalan kisim ba. Soalan bahagian 2. Kita kena membuat ayat. Sebab tu kena jawab lebih pada 2 patah perkataan. Okey. Okey. Seterusnya Ustaz. Maknanya jawapan kita, walaupun jawapan kita betul, tapi oleh kerana terlampau pendek, jawapan ini tidak dapat diterima. Dia tidak membantu soalan. Okey, faham. Soalan sebut uzkur, kita kena sebutkan. Betul. Kita kena sebut biar panjanglah. Okey. Habislah. Yang ni yang terakhirlah. Maknanya yang terakhir sekali. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ila wahyal qalb. Ala wahyal qalb. Rawahu Bukhari Muslim. Maknanya hadis ini mengatakan bahawa dalam diri kita ni ada seketul daging. Bila baik daging tu, baiklah kita. Jika tak baik daging tu, tak baiklah kita. Menunjukkan bahawa kita ni, kita belajar setinggi mana pun kita belajar, sehebat mana pun kita kena kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Ustaz. Bila kita kembali pada Allah, barulah kita dapat hasilnya. Bila kembali kepada Allah, barulah kita dapat ilmunya. Macam kita makan masakan mak kita. Sekarang ni semua duduk rumah. Betul. Makan masakan mak kita. Mana yang kita nak? Masakan dia ke mak kita?
Betul. Mestilah kita pilih kita nak mak kita. Ya, betul. Sebab bila kita nak mak kita akan dapat masakan. Ya, betul. Tapi kalau kita nak masakan mak kita hanya dapat masakan dia saja. Mak kita tak dapat. Betul. Jadi adik-adik kat rumah kena selalu tolong mak di rumah, insya-Allah. Betul. Betul Ustaz. Saya tengok kita punya pelajar ni duk angguk kan. Korang faham tak sebenarnya apa yang Ustaz ajarkan? Jadi ya ayuhat tullab wat talibat hal indakum soal. Ada tak soalan daripada adik-adik kita? Kalau ada, sila ajukan kepada Ustaz. Ya. Okey. Ini peluang lagi kita nak belajar ni. Sila. Okey, silakan. Ada Ustaz? Ya. Okey, silakan Akil, tafaddal. Ustaz, saya ada satu soalan. Okey. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran tu, dalam setiap surah tu pasti semua ada basmalah kecuali surah At-Taubah. Jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan kenapa dalam surah At-Taubah tu tak ada basmalah. Ya, betul. Ya, betul. Saya perasan juga Ustaz, kalau orang baca surah Taubah ni, dia tak mulakan dengan bismillah ataupun isti'azah. Kenapa Ustaz? Sebab surah At-Taubah tu dikira sebagai surah yang Allah Ta'ala murka. Okey. Jadi bila kita tengah marah, kita tidak akan mulakan dengan ayat yang baik. Ya, betul. Maknanya bismillah tu ayat yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maknanya di situ disunatkan juga kita baca isti'azah je. Isti'azah saja. Tak perlu baca basmalah. Mana a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bara'atun minallah. Bara'atun minallah wa rasul. Okey, baik. Dan kalau contohlah kalau kita terbaca juga Ustaz. Jenis yang suka baca isti'azah Ustaz. Macam mana? Berdosa ke kan? Tak berdosa. Cuma berdosa. benda tu salah lah. Salah lah. Salah. Baik. Okey, jadi ada tak soalan lain daripada adik-adik kita? Tadi Akil dah bertanya. Okey, silakan. Ya, sila Nadira. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah sebenarnya hukum memulakan bacaan Al-Quran dengan isti'azah? Ustaz, terima kasih Ustaz. Okey, cantik soalan sama-sama. daripada Nadira. Silakan Ustaz. Ya. Kalau kita belajar tadi, yustahabbu dia kata. Ya. Disunatkan. Hukum disunatkan ni bila kita buat dapat pahala. Bila kita tinggalkan dia tak ada apa-apa. Cuma macam kita naik kereta lah. Betul. Kita naik kereta, bila isi minyak, boleh berjalan lah kereta tu. Betul. Tak isi minyak, tak berjalan tak lah. boleh jalan. Simple, senang. Kereta ada. Betul. Jadi bila kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang pertama sekali, yang kita faham, yang kita perlu faham, kita dapat pahala. Kemudian yang lain itu menghindarkan daripada syaitan, mengelakkan kita daripada gangguan syaitan, boleh menyelesaikan masalah kita dah banyak perkara ya, kan. Betul. Menyelesaikan tu dari mana? Dapat rahmat Allah, maka masalah kita akan selesai. Okey, baik Ustaz. Jadi Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan program kita pada hari ini. Jadi saya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz dan juga pelajar-pelajar daripada Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut. Jadi mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat kita amalkan dan kita sebarkan. InsyaAllah, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Saya Haji Fadil daripada Kampung Tuk Jiring, Kuala Terengganu. Pada tahun ini anak saya Muhammad Hassan Fahmi akan mengambil peperiksaan SPM. Doa dan harapan daripada saya dan keluarga, semoga beliau berjaya dengan cemerlang di dalam peperiksaan pada kali ini. Terima kasih kepada semua guru-guru yang telah bertumpus lumus memberi pelajaran yang sempurna kepada anak saya walaupun sepanjang masa musim COVID-19 yang telah melanda Malaysia pada 2 tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Wan Muhammad Sofwan bin Wan Muhammad Anwar, pelajar tingkatan 4 Imtiaz Besut. Alhamdulillahirabbil alamin. Pandemik COVID-19 bukanlah satu musibah, tapi adalah sesuatu untuk kita muhasabah bersama-sama. Pandemik COVID-19 telah menjadikan kita semakin rapat dengan anak-anak di rumah,
kerana kita dapat menyaksikan anak-anak kami melalui proses PDPR 100% dalam talian bersama guru-guru yang sangat berwibawa, yang sangat cekal, yang sangat dedikasi. Terima kasih Ibu ucapkan kepada guru-guru, murabi, muallim, muallimah daripada Imtiaz Besut. Begitu juga dengan guru-guru seluruh Malaysia yang sekarang sedang melaksanakan PDPR 100% secara dalam talian. Anak-anak ibu, pastikan kita hargai jasa guru, dedikasinya guru, bersemangat tingginya guru menunggu kalian saban hari untuk membimbing dan terus membimbing. Ibu ucapkan tahniah buat guru, selamat Hari Guru, dan anak-anak ibu pastikan kalian terus 100% PDPR dalam talian. InsyaAllah kejayaan pasti dalam genggaman kalian. SPM 2022 InsyaAllah terbaik.